Boleh mula? Boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Boleh tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalati habibihi wa rasulih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad al-mab'uthi ilaina khalifatillah fi ardi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim bil khair. Amma ba'd. Semua warga peserta Tafakuh Fikih Masjid Negeri Sultan Haji Ahmad 1 Kuantan serta rakan-rakan urus 3 teknikal Tafakuh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, minggu ini kita dapat baca pasal dalam masuklah yang lebih baik menjadi pengajian kita. Untuk balik masih Suara Ustaz tak jelas, Ustaz. Pelajar cakap suara Ustaz tak jelas. Jelas. Saya dekatkan sikit. Okey, Ustaz. Jauh. Sebabnya dia pelajar tolong mute-kan semua dulu. Apa-apa persoalan beritahu je kat chat, nanti saya akan bagi tahu ke Ustaz. Jelas kan? Boleh? Macam tersangkut-sangkut sikit. Mudah-mudahan okay. Lain tak berapa clear. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat kembali semula seperti biasa, norma biasa sebelum ini. Walaupun kita berada dalam norma yang baru, kita tidak dapat lagi kembali bersua seperti sedia kala. Jelasnya suara? Okey, jelas Ustaz. Jelas. Clear. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada waktu yang terdekat ini kita jangkakan paling lewatnya bulan Julai nanti kita dapat buka bersiaran lagi lah, bersemuka seperti biasa. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pengalaman baru bagi kita. Sekurang-kurangnya kata orang ada model anak cucu. Atuk, Tok Wan, Tok Abah ngaji secara online juga, seperti cucunda yang lain. Pengalaman bagi kita lah. Jadi insyaAllah pada pertemuan kita pagi ini, sambungan daripada Ustaz Hidayat pada minggu yang lepas, Suratul Ma'idah ayat 59 ni. Harap boleh dengar suara saya ni kan? Ayat 59, 60, 61, 62 dan 63 dari Suratul Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna
illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un. Baik. Semua yang dihormati sekalian, ayat 59 hingga 63 daripada surah Al-Ma'idah ini, ia sama juga seperti dengan ayat yang sebelum ini, berulang kali menceritakan tentang orang Yahudi, ahli kitab. Dan salah satu daripada ciri Al-Quran, ayat Al-Quran ini, dia ada dipanggil the power of repetition. Dia sentiasa ada mengulang cerita umat-umat yang terdahulu. Kerana salah satu daripada komponen Al-Quran kita pernah sebut dulu, ada 5 tu kan. Dia mengandungi al-amru, perintah, pecah pula perintah tu kepada 2, perintah wajib, perintah sunat. Al-wajib dan at-tahrim, pengharaman. Al-wajib wal mandub, wajib dan haram. Ada ketikanya ayat Quran itu sifatnya wajib. Ia Al-Quran tapi sifatnya wajib. Ada ketika Al-Quran itu perintah daripada Allah tapi sifatnya sunat. Jadi perintah bersifat wajib, perintah bersifat sunat. Ayat Quran tapi perintahnya wajib, perintahnya sunat. Yang kedua, an-nahyu. Ayat Quran sifatnya qat'i ayat Quran ni. Qat'i tersebut datang daripada Allah Ta'ala. Larangan daripada Allah sifatnya tahrim. Hukumnya tahrim. Dalam pengajian ilmu usul fiqh, ayat itu istidlal menjadi diambilkan jadi dalil bahawa ayat itu sifatnya diharamkan. Tahrim, pengharaman. Satu lagi, larangan bersifat karahah, tidak disukai, tidak digalakkan. Maknanya yang pertama larangan, yang pecah 2. Yang pertama wajib, pecah 2. Perintah pecah 2. Larangan pecah 2. Yang ketiga, al-wa'du, janji kebaikan, berita baik, Bashir, disebut Bashir, Bashirun wa nadhirun. Berita Bashir, berita baik, Nadhir, peringatan ataupun wa'id, disebut sebagai ancaman. Bashirun wa nadhirun. Nabi itu sifatnya pembawa berita baik, Bashir, dan pembawa ancaman, peringatan, Nadhir. Kerana Nabi itu pembawa risalah, sifat risalah Al-Quran ini, kandungannya ialah membawa berita baik, iaitu Bashir, dan membawa berita buruk, ancaman, peringatan, ugutan, disebut sebagai Nadhir. Dan yang kelima yang disebut sebagai mengandung al-qasas, mengandungi cerita. Maksudlah yang kita bincangkan dalam ayat yang sedang kita bacakan ini, kategori yang kelima tadi mengandungi al-qasas. Al-Quran bukan buku cerita, tetapi Al-Quran ada ceritanya. Sehingga nama salah satu daripada 114 surah dipanggil suratul qasas. Surah cerita-cerita. Al-Quran bukan buku panglip udara, tetapi dia buku yang menceritakan tentang cerita zaman lalu. Artinya dalam bahasa moden hari ini dipanggil sejarah. Al-Quran bukan buku sejarah, tapi dalam Al-Quran ada sejarah. Itu maksudnya.
Baik. Jadi Allah menceritakan dan Allah Ta'ala sebut kepada kul bila ayat bermula dengan kul itu kita faham lah. Kul katakanlah wahai Muhammad. Kalau kita dalam konteks moden hari ini, katakanlah itu kata dalam bentuk macam-macam lah. Kata itu dalam bentuk ceramah, kata dalam bentuk nasihat, maksudnya ceritakan kepada mereka, storytelling, ceritakan kepada mereka. Cerita itu dalam bentuk apa? Cerita, kalau hari ini kita bercerita dalam konteks meeting Google ni. Kalau di masjid dalam bentuk kuliah, kalau tanimah dalam bentuk khutbah, kalau dalam simposium dalam bentuk seminar, dalam bentuk cerita, sampaikan kepada mereka, termasuk katakan kepada mereka dalam apa jua media penyampaian. Wahai Muhammad, wahai orang-orang, dalam konteks ini Allah sebut ceritakan kepada, bila kita sebut cerita tadi, ada ini orang yang menyampaikan, dia ada mad'u. Ada mad'u ialah orang yang disampaikan. Kita ada da'i penyampai, ada mad'u yang disampaikan, ada wasail dakwah, media penyampaian. Macam ni penyampaian kita melalui video mana dipanggil video conference. Ini media kita. Kalau di masjid dalam bentuk kuliah, kalau di simposium dalam bentuk masing-masing lah. Maksud dia, ini dipanggil, sekarang dipanggil wasailud dakwah ataupun medium penyampaian. Lepas tu ini dalam pengajian, dipanggil dalam pengajian ilmu dakwah. Dalam kitab usul dakwah Karim Zaidan dia ada sebut kuliah ataupun dakwah atau apa ni, dia mesti ada yang pertamanya da'i, orang yang nak menyampaikan. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang duduk sebalik alam maya ni sebagai mad'u. Yang ketiga, media penyampaian, walaupun kita tak duduk di depan tapi kita berdepan dalam alam maya. Yang keempat, benda yang nak didakwahkan hari ini, pukul 9 ini, yang nak disampaikan ialah tafsir. Pukul 10 ke tauhid. Gitu dia punya. Lepas tu pula orang kata apa yang nak disampaikan, macam mana cara nak menyampaikan, dan sifat-sifat penyampaian. Jadi dalam konteks yang kita katakan tadi, kul katakanlah Muhammad, Nabi, Allah perintah kepada Nabi untuk sampaikan kepada ahli kitab, iaitu orang Yahudi. Apa yang nak disampaikan? Soalan. Hal tanqimu, katakanlah kepada orang daripada kalangan ahli kitab yang menjadikan agama kamu sebagai ejekan dan permainan. Apakah kamu memandang kami salah satu? Apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Nampak? Allah dalam bahasa yang mudah yang saya nak sampaikan, Allah beritahu kepada Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada orang Yahudi, katakan kepada orang yang menentang Islam, katakan kepada orang yang tak suka kepada Nabi dan pengikut Nabi, termasuklah kita dalam konteks kita hari ini, wahai Nabi dan wahai pengikut Nabi, katakan kepada orang yang tak sukakan kepada kamu, umat Muhammad, umat Nabi, umat Islam, adakah kamu tak sukakan kami ini kerana kami ini beriman kepada Allah? Adakah dengan sebab kami beriman kepada Allah, bukan menyebabkan kau benci kepada kami, seolah-olah memandang kami salah? Apakah dengan sebab kami berpegang dengan agama kami dianggap salah? Apakah apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ilaina? Jadi kalau kami berpegang, apakah salah kalau kami ini berpegang dengan agama kami sendiri yang mengatakan bahawa ini halal, ini haram? Salahkah kalau kami menuhankan Tuhan kami yang Maha Esa? Salahkah kepada kami kalau kami mempertahankan syariat kami? Itu maksudnya. Maksudnya, apakah kalian memang punya hak untuk mencela dan melontarkan aib kepada kami kerana ini? Apakah kami ini dibenci kerana kami Islam? Itu Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi
lontarkan soalan kepada orang Yahudi dalam konteks ayat ini. Padahal ia bukan aib dan tidak boleh tercela. Demikian juga istisna dalam ayat tersebut adalah istisna munqati, seperti firman yang lain, wa ma naqum minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan hanya kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah. Jadi kebencian ahli kitab dan mereka yang sealiran berfikiran dengan ahli kitab, baik Yahudi, baik Majusi dalam konteks hari ini, orang non-Muslim ataupun kita kadang bergaduh sangat guna perkataan nak guna orang kafir pun kita jaga hati kita, sebab orang kafir kalau dia berasa hati kita panggil dia kafir. Jadi kita sebut non-Muslim dari segi dakwah dia lah. Dari segi dakwah ni, konsep dakwah kita guna istilah non-Muslim sebab konotasi non-Muslim itu lembut. Kalau kafir ni agak dia bunyi bahasa kasar sangat, bahasa sangat ke kafir itu agak ni ini kata kafir. Walaupun dari segi akidah tauhidnya memang dia kafir, tapi dalam konteks dakwah kita hidup dalam komuniti yang memahami istilah itu. Bila istilah kafir itu pada dia orang itu istilah konotasi yang kasar, yang brutal, yang sentak kalau dia dengar. Jadi oleh kerana kita nak kita dalam konteks dakwah menarik mereka, kita gunakan perkataan-perkataan yang mungkin tidak menyentakkan. Kita guna istilah non-Muslim di konteks dakwah. Jadi apa tu, kadang-kadang manusia ni diperangi. Betul lah kata pada ketika Nabi SAW mula-mula berdakwah ke orang Arab, dan Nabi bila orang Madinah datang menunaikan haji pada tahun awal-awal, Nabi berdakwah kepada orang yang datang pada Mekah. Apabila Nabi menyampaikan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada di kalangan mereka menyebut perkataan syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perkataan la ilaha illallah disebut hadzal kalam yuharibukan Arab wal Ajam. Perkataan ini akan menyebabkan kamu akan diperangi oleh orang Arab dan orang asing. Jadi mereka memahami la ilaha illallah itu, syahadah itu, asyhadu an la ilaha illallah itu persaksian bahawa menafikan segala ketuhanan yang lain. So tidak ada super power melainkan Allah. Jadi maknanya menafikan Tuhan-Tuhan yang ada, menafikan sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Maharadi, pada Caesar, pada Kisra, pada ketika itu. Menyebabkan dengan perkataan ini, wahai Muhammad, kamu akan diperangi oleh orang Arab dan orang Ajam. Power dia punya perkataan. Walaupun kita sebut al-hari perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi sebalik kalimatan syahadatan tadi ini dia ada makna. Kemudian Allah sebut lagi kepada Nabi, cuba kamu tanya lagi, kul wahai Muhammad, tanya sekali lagi kepada mereka, kepada orang ahli kitab, hal unabbiukum bisyarrin min dzalik, katakanlah apakah aku akan beritakan kepada kamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya. Jadi Allah turun ancaman, katakan Muhammad, ancam kepada mereka, naklah aku beritakan kepada kamu orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang fasik di sisi Allah. Orang fasik tadi lah orang yang bencikan kepada Nabi kita, pada pengikut sahabat-sahabat, maksudnya kita yang menjadi atba'un Nabi, pengikut-pengikut Nabi ini, yang mereka ini digelar sebagai orang yang fasik. Seperti Allah Ta'ala tengok muka surat 145 tu, wa anna aktsarakum, banyakkan daripada mereka itu orang yang fasik. Jadi orang yang bencikan kepada Islam, orang yang fasik, dan Allah mengancam mereka.
Bahkan disebut man la'anahullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihim, dan mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjadi alamat tanda dalil orang Yahudi dibenci, dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, bahkan daripada kalangan mereka itu dijadikan kera dan babi. Memang berubah, dijadikan kera. Qiradah ni memang kera, wal khanazir babi. Walaupun orang kata apa, ada tafsiran yang mengatakan sifat-sifat kebabian dan kekeraan, tetapi perkataan ini wa ja'ala minhum qiradah, kita tengok di bawah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kera dan babi, adakah ia makhluk yang diubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda menjawab, innallaha lam yuhliku qauman, membinasakan. Atau baginda mengatakan, tidaklah Allah mengubah rupa satu kaum lalu menjadikan bagi mereka keturunan dan anak cucu. Sesungguhnya kera dan babi itu sudah ada sebelum itu. Jadi berdasarkan kepada keterangan ini, maksudnya makhluk Tuhan itu tidak ada. Maksudnya apakah yang makhluk yang diubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apakah asal babi dengan kera ini memang asalnya daripada orang Yahudi? Nabi kata tidak, babi dan kera ini memang makhluk tidak ada dah. Bukanlah dengan sebab babi dengan kera ini asal keturunannya Yahudi. Itu maksudnya tidak Allah membinasakan atau tidak Allah mengubah rupa satu kaum lalu menjadikan bagi mereka keturunan dan anak cucu. Seolah-olah babi dan kera ini anak keturunan Yahudi, ataupun ada kitab tadi ni keturunan Yahudi. Maksudnya babi dan kera ni makhluk Tuhan yang memang dah wujud sebelum adanya Yahudi, tapi perangai Allah ubah muka wajah Yahudi yang fasik tadi ni kepada rupa makhluk Tuhan yang dulu. Situ dia punya penjelasan dia, supaya sebab Nabi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi ini, seolah-olah soalan dia babi dengan kera ni, adakah makhluk itu dah ada ataupun tidak, ataupun seolah-olah dia ni keturunan Yahudi. Jadi Nabi jawab, babi dan kera ni dah sebelum ni pun dah ada. Tidaklah bermakna dia merupakan keturunan Yahudi. Cumanya Allah ubah rupa kerana durhaka mereka. Itu maksudnya. Dan mereka menyembah tauhid. Maksudnya Allah jadikan di antara mereka menyembah tauhid, yang mana Allah menjadikan daripada mereka itu budak-budak tauhid. Tauhid ni kalau kita kira benda yang dipanggil tauhid, melampaui batas. Perbuatan-perbuatan yang melampaui pada batas yang ditetapkan oleh agama, kadang-kadang melebihi daripada kemanusiaan, benda yang melampaui batas, benda yang ekstrim, benda yang brutal. Kalau kita kira dulu kaum yang dipanggil barbarik, kaum Amazon tu dia jadi makan orang, jenis bakar orang buat salah yang itu. Ini jenis tauhid, perbuatan yang melampaui batas. Ulaika syarrun makana, mereka itu buruk tempat sudahnya, tempat tinggal mereka. Dan wa adallu an sawa'is sabil, melencong ataupun tersesat daripada jalan yang lurus. Ini semua nak menceritakan tentang kaum yang fasik tadi, yang menentang ahli kitab, orang yang
bencikan kepada Nabi, bencikan kepada Islam, maka inilah kedudukan mereka. Wa idza ja'akum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju. Orang Yahudi dan juga munafik kalau datang kepada mereka, ini diulang balik cerita yang lepas. Sifat mereka bila di depan lain, bila di belakang lain, pepak dua, rencung di dalam, talam dua muka, gergaji bermata dua, maksudnya. Dan kamu akan melihat kebanyakan daripada mereka, orang Yahudi ini bersegera berbuat dosa, bermusuhan dan memakan yang haram. Jadi ini sifat daripada zaman Nabi sampai hari ini. Bahkan semua yang berlaku di dunia ini tidak dapat lari daripada percaturan tangan-tangan gaib. Ada godfather di kalangan orang Yahudi yang menjadi catur. Seperti dia panggil istilah catur, mencaturkan, menggerakkan. Kalau kita main catur tu, dia ada. So setiap langkah pergerakan tu, kalau orang main catur ni, walaupun dia tolak biduk ataupun king naik dia tu, pergerakan itu bukan pergerakan semata-mata bergerak itu, tapi bergerak itu dia ada percaturan. Itu maksud dipanggil percaturan. Dan inilah kerja orang-orang Yahudi yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Laisa makanu yang malu, sesungguhnya lebih sama, sesungguhnya buruk apa yang mereka lakukan. Laula yanhahum rabbaniyun, kalaulah daripada kalangan orang alim, Rabbani maknanya orang yang bersifat ketuhanan, hidup ketuhanan. Rahban dia, fadli dia, hidup dalam dunia, kita kata dunia ketuhanan dia. Kata dia tak tahu, tak makan benda-benda yang itu konsep asalnya lah, walaupun penyediaan yang tak berlaku kerana dia menetapkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang dimenangkan oleh agama. Baik. Mengapa orang alim dan pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk atas apa yang mereka kerjakan. Jadi, yakni orang-orang alim, Rabbaniyu dan pendeta ahbar, mereka ini tidak melarang mereka melakukan itu. Rabbaniyu yang dimaksudkan oleh para ulama ialah para ulama yang memiliki polisi kekuasaan, mempunyai jabatan. Sedangkan dimasukkan dengan al-ahbar adalah ulama. Kalau dalam konteks kita hari ini, maknanya para alim ulama yang ada jawatan dalam masyarakat, mufti, qadi, itu yang ada jawatan. Adapun yang tak ada jawatan, maknanya alim biasa. Itu istilah. Maksudnya kalau Rabbaniyun itu, maknanya orang yang duduk ada jawatan di dalam gereja dia, ada kedudukan dia. Mungkin dia pop, tapi ada yang ulama-ulama yang lain yang tidak ada kedudukan tapi masih cerdik pandai daripada kalangan mereka, ilmuwan daripada kalangan mereka. Itu dipanggil al-ahbab, istilah yang Allah rakamkan Al-Quran. Pun sekali lagi Allah Ta'ala kata, lebih samakan buruk juga perangai cerdik pandai ilmuwan para alim ulama daripada kalangan pendeta-pendeta, kerana mereka mendiamkan diri. Jadi mereka juga tergolong daripada orang yang orang yang dilaknat juga oleh Allah SWT. Kalau kita tengok ayat di bawah, demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib daripada Ibn Abbas. Adapun Abdul-Haq mengatakan dalam Al-Quran tidak ada ayat yang lebih saya takuti daripada ayat ini, kerana kita mendakwahi mereka tidak melarang. Nampak? Kata Abdul-Haq ahli tafsir, ini antara ayat yang kita takut, ayat Umar Rabbani. Dia tidak melarang, sebab maksudnya ayat ini ditujukan juga kepada orang cerdik pandai daripada kalangan orang Islam. Ada situ
menyimpan buku. Baik. Jadi ayat ini bagi orang alim, bagi para ilmuwan, kita kena beringat ayat ini. Dia kata la yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul itsm wa aklahumus sihr. Orang cilik pandai daripada kalangan ahli kitab, dia tak melarang orang-orang Yahudi. Maknanya dia berdakwah, ajak buat baik, tapi tak melarang benda-benda yang jahat. Sebab tu amar ma'ruf ni tuan-tuan, amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dia kena jalan serentak. Suruh ke arah kebaikan, menyuruh ke arah kebaikan, tidak bermakna dalam masa yang sama yang kejahatan itu akan terhenti. Dia lain. Yang jahat kena tahan, yang baik kena suruh. Macam kita dengan anak kita, bila kita suruh dia sembahyang, tapi kalau dia buat benda yang tak baik, tidak bermakna bila kita suruh dia sembahyang dalam masa sama automatik selesai. Yang jahat itu kita diam. Tak boleh. Bila kita tahu dia tak sembahyang, kita kena suruh dia sembahyang. Tapi bila kita tahu dia buat benda yang tak elok, kita kena larang. Suruh buat baik tapi larang. Kerana kita sebagai puasa sebagai seorang ayah. Begitu juga puasa dalam pentadbiran, puasa di dalam kerajaan yang ada memegang kuasa pada level-level tertentu, maka kita bertanggungjawab untuk melaksanakan. Kalau kita tengok jabatan agama ataupun mana-mana agensi pun, dia akan ada yang unit bahagian yang buat baik, tapi ada unit pemantauan, penguasaan untuk nak larang orang jangan langgar. Nampak? Bisa berjalan, tapi tak boleh. Walaupun kadang-kadang unit atau bahagian yang menguat kuasa undang ni orang tak suka. Kalau unit tertentu mungkin dibentang kapet merah oleh orang, tapi unitnya ni akan dibentang oleh duri, ranjau dan sebagainya. Tapi itu cabaran. Jadi sama juga orang cerdik pandai, para alim ulama kita, tidak hanya semata-mata kita ajak orang buat baik, tapi dalam masa yang sama ada keburukan kita kena larang. Kita kena beritahu yang salah itu salah, walaupun mungkin akan menyebabkan kita kurang disenangi. Tapi itulah kepahitan yang harus ditanggung dan dipikul oleh mereka yang ada amanah dan tanggungjawab. Kalau tidak, kata Abdullah, ini ayat kepada takut. Kenapa? Dia masuk dalam kelompok orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Baik. Kemudian kita tengok sikit pada ayat yang berikutnya. Ada lagi dalam 20 minit ini. Allah SWT menyebut pada ayat yang muka surat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu an-nara lil harbi atfaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Baik. Kemudian orang Yahudi yang tadi dibincangkan pada ayat berikutnya, dia mengatakan dikatakan kepada mereka, mengapa kamu benci kami sedangkan kami beriman kepada Allah? Apakah salah kami kerana kami beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami, Al-Quran, peraturan hidup yang peraturan itu untuk kami. Apakah salah kalau kami nak beramal dengan agama kami sendiri? Macam kita kata arak itu haram. Apakah salah kami untuk tidak minum arak? Apakah salah kami tidak makan babi? Apakah salah kami kalau kami tidak berurusan dengan riba? Apakah salah kami kalau kami tidak itu dan ini, kalau itu perintah agama? Apakah salah kami kalau kami menutup aurat, kami bersolat, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh agama? Itu yang mula-mula dulu pada peringkat awal Nabi SAW berdakwah, keluar ayat surah Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun,
Kami tak sembah apa yang kamu sembah. La a'budu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu. Kami tak sembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tak sembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidu ma abattum. Kami juga penyembah, bukan lakum dinukum waliyadi. Kamu dengan urusan agama kamu, kami dengan urusan agama kamu. Kalau kamu nak minum arak, silakanlah. Kamu nak minum berapa gantang, berapa cupok, berapa tonderang, berapa tengkar. Tapi kami tidak. Minumlah arak kamu sampai pecah perut. Tapi jangan sampai menyakitkan orang. Kalau nak minum arak, minumlah 3 tonderang kat rumah. Tapi bila keluar daripada rumah awak, duduk di atas jalan raya, ada hak orang lain. Ada hak pengguna orang lain yang menggunakan situ. Ada hak orang lain. Salahnya kerana awak ambil hak orang lain. Tapi kalau nak minum kat rumah awak, silakan sampai pecah perut. Itu maksud lakum dinukum waliyadi. Kami tidak. Kerana kami ada apa yang diajar oleh agama kami. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu waliyadi. Itu poin awal. Suratul Kafirun. Tetap belakang. Jadi, apakah salah kami kerana kami beramal dengan agama kami? Kami mengatakan agama kami. Peraturan turun pada agama kami. Dalam konteks kita dah bincang banyak kali pada kuliah yang lalu. Dalam konteks kita di Malaysia ni, enakmen undang-undang pentadbiran agama, enakmen Islam, kita ada 2 sistem ni. Sistem civil tertakluk pada seluruh rakyat Malaysia, 37 juta. Tapi enakmen undang-undang keluarga Islam ni hanya khas untuk orang Islam. Itu yang muncul soalan. Kalau orang ditangkap haluan, yang Islam kena, yang tak Islam kena. Tak adil ni. Apa pula cerita nak tak adil? Tak adil. Orang Islam dah tahu kan benda tu tak boleh. Yang tak Islam ni dia memang tak ada tanggungjawab pun. Sebab bagi dia tidak ada apa yang salahnya. Mungkinlah agama dia mengatakan salah, tapi bagi dia tak ada, dia tidak terikat dengan Islam. Kita orang Islam dah tahu benda itu salah. Berdua-duaan itu salah. Khaluat itu salah. Zina itu salah. Apa pula nak timbul cerita, oh tak adil lah, dia jatuh hukum tak? Nah, dia kan Islam. Muka surat berapa? Muka surat 148. Cikgu ajar. Jadi apa ni? Itu contoh dia. Maksudnya kita di Malaysia dalam konteks sistem ini real life, real yang berlaku bahawa enakmen undang-undang Islam kita pentadbiran jenayah apa saja yang tertakluk di bawah syariah duduk kuasa negeri ini hanya tertakluk kepada orang Islam. Manakala kita nak buat peningkatan, kita nak upgrade kan jenayah syariah, tidak ada apa yang menyentuh hak orang bukan Islam. Kalau kita ada 20 juta enakmen ni hanya untuk orang Islam 20 juta misalnya. Jadi sepatutnya non-Muslim tak boleh nak discard, tak layak pun. Sebab dia tidak ada kait dengan dia. Gitu maksudnya. Kalau tidak dia hanya menyibuk je lah. Nak bercakap juga. Gitu lah. Susun. Mungkin dari sudut dia merasakan dia ada undang-undang, dia nak bercakap. Tapi dari sudut pelaksanaan itu, dia tidak terlibat dengan non-Muslim. Dalam ayat ini Allah menceritakan kepada orang Yahudi, semoga mereka dikutuk. Dia sebut Yahudi laknatullah alaihi. Bahawa mereka secara sombong menyifati Allah sebagai Tuhan yang bakhil. Dia kata waqalatil yahudu yadullah maghlulah. Berkata orang Yahudi tangan Allah itu terbelenggu. Satu hal kita pun dah bincang panjang lebar dulu ya. Ayat mutasyabihat. Dan cerita-cerita mutasyabihat ni nampaknya bila ada video, bila ada WhatsApp ni, bila ada video-video kadang-kadang sampai lagi perkataan tentang tangan Allah, muka Allah, kaki, lagi wajah. Hari ni kita jumpa lagi. Yang mengatakan pula tu ialah orang Yahudi. Orang Yahudi kata tangan Allah maghlulah. Maghlulah ni kalau kita kira macam tegara, terbelenggu. Pada orang dulu digantai. Konteks hari ni digara. Yadul maghlulah, tangan
Jadi inilah maksudnya dari segi zahir, tangan itu terbelenggu. Dia kata tangan Allah terbelenggu. Itu kata Yahudi. Waqalatil Yahudi. Surat 148. Kemudian Allah jawab balik, Wuldat alaihim. Jadi, mana kita nak ngapa terbelenggu? Menunjukkan di situ, sebabnya orang Yahudi pun tahu, Allah bukan nampak. Menunjukkan di situ, dia panggil apa ni? Dia panggil analogi. Terbelenggu. Maksudnya, kalau kita pergi kepada perbahasan dalam kitab, maksudnya, maksud terbelenggu artinya bakhil. Yadullah maghlulah. Kalau dari segi zahirnya kita nak kata ni terbelenggu, terkunci. Tapi dari segi tafsiran maknanya ialah apa dia panggil? Bakhil. Allah itu bakhil, kata orang Yahudi. Tapi Allah jawab balik, Ghullat alaihim. Apa itu? Ada muka surat 149 tu ada. Allah telah membantah tentang apa yang mereka tuduhkan kepadanya, membantah mereka atas tuduhan yang dibuat oleh mereka, dan mereka itu mereka yasa, mereka cipta, membuat apa-apa boleh panggil mereka cipta dan mendusta benda yang create benda yang tak wujud, benda yang kata apa, yang palsu, dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah balas balik, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Di situ kita nampak, di situ yang kita nampak bahawa yang dimasukkan dengan tangan yang terbelenggu tadi, kemudian Allah Taala kata bal yadahu. Yang sedap sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perempuan tengok, yadahu tu sebenarnya yadun satu, tadi yadun, tengok muka surat yang pertama tadi dia kata yadun, tangan Allah. Lepas tu pula ayat yang berikutnya yadahu, dua tangan. Guna kita nak mensyarahkan terjemahannya kepada anak cucu. Kalau kita baca ayat ni, tangan Allah, baca terjemahan ini, kita baca. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Agak-agak cucu tuan-tuan perempuan, datuk datang, benda agak cucu. Tok, Allah tu ada tangan ke? Tak ada lah. Dia kata tangan Allah terbelenggu. Pening. Lepas tu pula ayat berikutnya dalam bahasa Arab, yadahu, kedua tangan, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Guna kita nak terjemah. Kalau dengar, kalau orang tu, kalau budak dengar kedua tangan Allah, tu Allah tu ada dua tangan macam kita ke? Sebabnya dia panggil dalam bahasa Arab ma yatadabbaru ila zihni, benda yang menerja kefikiran kita. Bila sebut tangan, bila sebut kedua, bila sebut terbuka, bila mana kita nak. Maksudnya kita tak boleh nak mengelak daripada orang akan berfikir dengan terjemahan ini. Maka sebetulnya munculnya pandangan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang kita ngaji. Jadi tujuan mereka buat pengajian sifat 20, buat perbahasan ilmu kalam adalah untuk untuk nak menjawab ataupun untuk nak meredakan, untuk nak mengharmonikan supaya jangan ada yang menerpa ke pemikiran itu, menggambarkan. Itu dipanggil tajsim tu. Tajsim, menggambarkan. Tajsim artinya menggambarkan Tuhan itu bertangan. Menggambarkan Tuhan itu ada dua tangan. Yadahu mabsutatani, ni dua tangan Allah terbuka. Mentajsimkan Allah, maksudnya meletakkan Allah tu ada tangan. Itu yang musyabbihah dia. Itu yang kufur tadi, kerana meletakkan Allah tu ialah sebab dia dengar tangan. Satu tangan, dua tangan,
terbuka tangan. Kita tidak boleh berfikir dengan cara berfikir orang mujassimah, orang yang menjisimkan Allah. Sebab dia kata tu Quran kamu, tu Quran kamu. Jadi kalau dia berfikir seperti itu, maknanya dia sebenarnya lebih teruk daripada orang Yahudi. Faham pada ayat ni? Sebab Yahudi kata waqalati Yahudi ya Allah maghlula. Agak-agak kalau kita tanya orang Yahudi ni, masa dia cakap begini, dia membayangkan Allah tu tangan gitu. Tiba-tiba datang kita satu kumpulan pula memahamkan Allah tu bertangan macam itu. Orang Yahudi seteguk-teguk Yahudi yang dilaknat pun, dia bila dia kata tangan Allah terbelenggu tu, maksud dia bukan menggini seperti mujassimah memahamkan, tapi memahamkan Allah itu bakhil. Analogi, gambaran. Maknanya orang Yahudi boleh takwil. Kata tak di tangan itu bukan maksud tangan ini. Mana Allah itu sifatnya bakhil. Dia kan kita tangan dipanggil apa? Tangan yang ada atas lebih baik. Tangan pemurah, orang yang pemurah. Maksud dia tangan itu laju. Maksud dia. Di mana dia punya korina ni, itu. Allah Ta'ala kata bagi adaku mabsutatan ni, surat kata 48. Ataupun surat 150, bahagian tengah. Tangan Allah itu terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Nampak? Tangan Allah terbuka. Yunfiku man yasha. Allah beri kepada siapa yang dia nak. Maksud di situ ialah infak. Allah beri infak ni sama, perkataan nafkah pun sama, infak pun sama. Cuma dalam konteks kita, bila nafkah ni dia lebih kepada pemberian suami kepada isteri, ayah kepada anak-anak, nafkah dalam bentuk yang wajib. Sebab nafkah daripada suami kepada isteri, ayah kepada anak-anak itu wajib. Infak dia lebih pada sunat. Infak pada tabung derma masjid, infak nak buat bangunan, infak nak buat maktafid, infak itu dan ini. Terbeza kita. Baik. Kemudian wa'atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah berikan kepada kamu dari segala apa yang kamu mohonkan. Wa'atakum min kulli ma sa'altum. Ini ayat yang lain. Jadi apa ni, Allah berikan kepada manusia, kepada sesiapa yang dikehendaki. Tidak ada satu perkara yang melainkan, tidak ada satu perkara pun melainkan hanya pada Allah pembeneraannya. Kesemua kenikmatan dianugerahkan kepada semua makhluk itu tidak lain hanya daripada ini. Maksudnya semua yang berjalan di atas muka bumi Allah ini adalah datang daripada Allah yang sifatnya pemurah. Kerana sifat pemurah Allah SWT lah, maka berjalanlah segala benda yang ada di atas muka bumi ini. Jadi perkataan orang Yahudi yang mengatakan apa itu Allah itu bakhil, sedangkan terbukti di alam maya yang kita hidup sejak wujudnya bilion tahun dulu, maka semua yang dikurniakan, semua yang ada di atas muka bumi ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat itu Allah suruh kita minta, wa atakum min kulli ma sa'altum. Maknanya ayat ini bukan ayat Al-Maidah ni, tapi dia
penulis pengarang dibawa masuk surah Ibrahim ayat 34. Surah Ibrahim ayat 34 ni tuan-tuan menjadi dalil benda yang kita nak kena minta. Sebab dia kata wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohon. Ini ayat dalil. Satu, memang Allah beri. Ada rezeki yang Allah beri. Tak minta pun Allah beri. Satu, rezeki. Rezeki itu pemberian. Yang kedua, ada rezeki yang Allah beri kerana kita minta. Ini dalil dia. Surah Ibrahim ayat 34. Surah Ibrahim ayat 34, terima kasih Puan Serina. Surah Ibrahim ayat 34, dalil kena minta. Banyak benda kita nak minta. Semai hajat. Semai hajat ni kalau boleh, tuan-tuan ni, tuan-tuan puan-puan, semai hajat ni kalau boleh, hari-hari semai hajat. Banyak benda kita nak kan? Dan banyak lagi benda yang tak dapat yang kita nak. Banyak benda yang kita nak tak dapat, banyak benda yang dapat kita tak nak. Kerana bukan semua benda kita nak dapat, dan bukan semua benda kita dapat tu kita nak. Kerana banyak benda yang kita nak tak dapat, dan banyak benda yang kita dapat kita tak nak. Jadi macam mana nak dapat benda yang kita nak? Minta. Kenapa pula kita pandai-pandai nak minta? Surah Ibrahim ayat 34, minta. Kerana ada benda yang memang akan diberi, hanya kita minta. Tapi ada benda yang tak beri pun Allah beri. Allah ada benda. Ada kita minta hari dia pendapat. Berapa sehari kita pendapat? 5 minit. Habis. Ayat nasib mungkin boleh. Adakah dengan sentiasa Muhammad maksud cepat sangat soalan itu? Apa tu? Syar Allah suruh minta. Allah, apa ni udhu ni asal dia berlaku. Allah suruh minta. Soalan dia apakah yang kita minta tu boleh dapat. Jadi kalau semua benda yang kita minta tu dapat, itu namanya kita paksa Allah. Kita minta pada Allah, hak Allah lah dia nak beri ke tidak. Kita dengan saya tanya tuan-tuan puan-puan, tok wan, tok abah ni, semua yang anak kita minta dah kita beri. Semua yang anak kita tanya cik abang, semua benda yang isteri kita minta kita beri dah. Jawab soalan tu dulu, boleh jawab soalan tu. Kalau kita ada penilaian kita, anak minta macam-macam. Kalau dia pergi ke kedai, cucu minta, kalau boleh dia beli aiskrim pada besar, mau buat kedai kek. Kita beli aiskrim, satu dia salah. Dia minta, besar. Kalau dia minta nak beli aiskrim tu, kalau boleh, satu bukan. Tidak melebihi daripada kemampuan dia. Dan kan, lepas rumah orang, satu aiskrim dia ajak besar. Sama juga begitu, analogi dia. Allah lagi maha mengetahui lagi maha. Tugas kita minta. Tapi ada benda yang kita tak minta. Ada benda yang dengan sebab kita syukur Allah tambah. Dan syukur tu gazi dan lain. Dan ada benda dengan sebab kita takwa, Allah beri pada jalan yang tak disangka-sangka. Umar yattaqillah yaj'alna. Ada 4 level tu mungkin kesempatan lain seperti itu. 4 level rezeki. Ada rezeki, saya ulang. Ada rezeki yang Allah beri, kita tak minta. Ayat kata ni. Rahmat Allah. Pemurah Allah. Ada rezeki yang kena minta Ibrahim. Ada rezeki surah Ibrahim juga. La syakartum la azidannakum, ayat kita biasa. Kamu bersyukur, aku tambah. Kita bersyukur je, makin bersyukur makin tambah, makin syukur makin tambah. Tak minta pun, tapi kerana kita sifat bersyukur. Yang keempat, bertakwa pada Allah, jaga pada atas Allah, Allah beri rezeki kepada min haitsu la yahtasib, jangan tak sangka-sangka. Jadi tak ada ceritanya Allah Ta'ala ni bakhil seperti mana yang difahami, yang dimomok-momokkan oleh golongan Yahudi yang mengatakan Allah itu kedekuf, tapi menggunakan analogi tangan Allah itu kita berlindung. Kemudian hadis anfik alaika, anfik derma, aku derma kepada engkau. Nampak? Nafkah dah, aku nafkah kepada engkau. What you give, you get back. The more you give, the more you get back. Ini hadis. Kita tak minta tapi Allah beri. Biasa je lega. Boleh
boleh jadi benda yang Allah beri itu nikmat, dan boleh jadi Allah dan nikmat ini sifatnya ujian. Dia boleh datang kebaikan kalau benda itu jatuh pada orang yang baik. Nikmat malu soleh li rajul soleh. Harta yang baik akan jatuh kepada tangan orang yang baik. Jadi isu dia bukan pada apa yang Allah beri kepada kita tu, isunya bagaimana kita terima. Nikmat sihat kita guna ke mana? Nikmat hidup kita guna ke mana? Nikmat harta dia akan jadi baik kalau guna kepada orang yang baik. Sebab tu Nabi kata nikmat malu soleh, harta yang baik akan jadi baik tangan orang yang baik. Sebab orang duit banyak dia akan boleh membantu ramai orang, manfaat ramai orang, boleh derma, boleh. Nak pula kita zaman-zaman yang susah ini. Baik. Jadi sangat kita jadi nanti mungkin Ustaz Hidayat boleh sambung sebenarnya lagi ni ayat ni. Cuma saya ambil yang ayat ke-64 tadi je. Sebab di situ mungkin kita boleh sambung juga. Yang membuat nanti menurut pada bulan yang akan datang. Jadi kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini ialah yang pertamanya orang Yahudi memang dia terus menerus laknatullah alaihim, yang Allah benci kepada mereka, dia akan cari jalan. Dia tidak pernah akan suka kepada. Betul lah Allah Ta'ala kata lan tanalul birra hatta lan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millata. Mereka tidak akan redha kepada kamu. Jangan kamu berasa kamu dah dapat menjaga hati orang Yahudi, memuaskan hati orang yang dah never sampai bila mereka tidak pernah akan puas hati dengan selama mana as long as you are Muslim forever and ever, dia tidak akan redha sama lamanya. Dia akan cari jalan nak melingkup begitu. Tidak ada rasa kepuasan dalam hidup mereka selagi tak melingkupkan umat Muhammad. Itu mana kita diperangi, kesalahan umat Islam diperangi ialah kerana kita Islam, kerana kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kerana kita berpegang dengan Quran dan hadis. Mereka benci, tak suka pada kita kerana kita pegang pada Quran dan hadis, kita pegang dengan syariat. Tak ada salah apa pun. Salah kita kerana kita pegang. Benci kepada orang lain kita kerana serban, kerana jubah. Benci kepada orang perempuan kita pada pakai purdah yang nak, dia kata bukan up to date, ini low class, ini kerana kesalahan muslimah kita menutup pelubung. So dia anggap mereka ini orang yang jumuk, kotak. Itu je kesalahan. Kesalahan kerana berpegang dengan agama. Maka dia momokkan dengan pelbagai momok. Dalam masa kita tidak nafikan ada kumpulan-kumpulan dalaman kita yang merosakkan. Dan memang ada pun, dan sejak daripada zaman dulu lagi dah Allah beri sabar. Contohnya di zaman sahabat lagi dah yang membuat gerakan untuk merosakkan Islam daripada dalam ni ribuan tahun dulu. Dan kita tak nafikan juga penyelewangan, kegelinciran, kesilapan daripada sebahagian, tapi itu tidak menjadikan cacat celaknya agama. Itu kesilapan pengikut-pengikut. Jadi mudah-mudahan ada sedikit perbincangan kita pada pagi ini dalam bentuk norma baru. Kita doa pada Allah SWT, mungkin kita akan kembali semula seperti biasa, bersemoga lebih 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 ada ikatan. Ini bolehlah kita sampai rindu dengan suara puan-puan hajar, kawan-kawan ibu kita ni, kawan-kawan bapa kita ni. Walaupun mungkin kita lepas ni tak ada nak ngetel dah, tak ada ngetel macam biasa, boleh jagalah jarak, menjarakkan sosial apa semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa kita akan dapat kembali bersua seperti biasa, menikmati keseronokan belajar insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah kata, tersinggung rasa, apa mahu pintu, insyaAllah bersua di lain masa. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada urustia kita yang betul-betul memastikan besar pahala Allah bagi. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kadir Rizal tadi atas syarahan dia. Kalau ada siapa-siapa yang nak bagi pertanyaan tu, boleh tulis dalam mesej kita tu. Nanti Al-Fadhil tolong jawabkan. Ada juga tadi soalan 2-3 sempat baca tu. Saya jawab sebentar lalu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Sama Hari Raya ada lagi insyaAllah. Raya Haji. Terima kasih Ustaz. Seronok tengok Ustaz. Ada lagi syawal hujung-hujungnya? Ada lagi Ustaz. Ustaz, saya nak bertanya pasal dia berkait dengan yang kita belajar fiqh minggu lepas tentang perdamaian. Islam ini adalah perdamaian yang suka kepada damai. Macam mana tentang perdamaian kita dengan orang Yahudi? Sebenarnya kalau tengok pada keadaan tu, macam sebenarnya kita ni sebenarnya tak boleh buat baik dengan Yahudi kot. Tak boleh. Macam mana? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Ya, kalau kita tengok sejarah Nabi sendiri pun, dalam keadaan Allah Ta'ala memberikan macam-macam pendedahan. Tapi sampai satu ketika apabila mereka menerima soal dia panggil pengkhianatan perangai itu satu hal. Tapi apabila mereka secara zahir ni mengemukakan perdamaian, tapi tetap Nabi terima dalam banyak perjanjian yang Nabi buat. Dan kena pula kalau lebih-lebih lagi kalau kita ada memiliki kuasa. Macam Nabi ketika di Madinah, Nabi buat perjanjian 47 perlembagaan Madinah tu, 23 hubungan Muslim dengan Muslim, tetapi 24 lebih lagi Muslim dengan non-Muslim. Maka dibuat perlembagaan, artinya ada perjanjian. Kalau cuba buka balik perlembagaan tadi, kita akan jumpa perjanjian Nabi dengan kaum ini, perjanjian Nabi dengan kaum ini, perjanjian Nabi dengan kaum ini. Artinya Nabi buat perjanjian, tetapi Nabi Muhammad di perjanjian, tapi once langgar, artinya kamu telah melanggar, khianat pada perjanjian. Bila khianat perjanjian, maka kita tak tertarik lagi daripada formula perdamaian. Macam gencatan senjata lah juga. Bila buat gencatan senjata, okey. Tapi kalau dilanggar, itu konsep asasnya lah. Secara asasnya, artinya Islam menghormati, Islam agama perdamaian, menghormati perdamaian, tetapi Islam dalam masa yang sama mempertahankan maruah diri. Tapi kalau kamu tak hormat kami, kami akan kamu melanggar perjanjian, maka tak ada lagi penghormatan kepada perjanjian itu. So arti kata, kalau cabut pedang, takkan kita ulang leher, kita juga akan cabut pedang. Itulah konsep asalnya. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Boleh semak pada lagi perjanjian perlembagaan Madinah 47. Cantik kalau kita dapat baca. Itu jarang-jarang disentuh isu perlembagaan Madinah. Ceramah hijrah tu banyak bina masjid ukhuwah. Kita kena mula start discuss balik perjanjian Madinah. Ada sesiapa lagi yang buat pertanyaan kepada Ustaz? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini saya nak tanya berkenaan dengan perkataan-perkataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kadang-kadang setengah perkataan tu banyak dalam Al-Quran. Contohnya hasanat, kebaikan. Kalau ikutkan banyak sangat perkataan hasanat dalam muslimin lah apalah semua. Jadi dari konteks macam mana kebaikan yang Allah bagi kepada kita tu Ustaz? Cuba dapat Ustaz terangkan sikit tak? Ya. Kalau kita nak cerita hasanah ni banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan kan. Muhsinin. Perkataan itu juga perkataan ihsan. Ya. Islam, iman, Islam, ihsan. Ahsana. Muhsin. Hasan, itu semua perkataan. Maknanya ada satu level lagi. Dia mukmin, dia muslim, dia ada satu level lagi muhsin. Maknanya kalau kita kata tadi ni pokok, ini kita buat analogi ringkas mudah.
untuk kita mudah faham. Pokok ada batang, ada ranting. Orang panggil pokok juga, tapi pokok je lah. Pokok dengan ranting. Kalau kita lalu kat jalan, ada pokok, ada ranting, mana? Biasa je. Satu lagi, ada pokok, ranting, daun. Itu Islam, syariat. Dengan ranting dan daun. Lengkap. Cantik juga dah. Pokok gendang, cantik dah. Yang tadi pokok je dengan ranting. Yang ni pokok dengan dengan daun. Ada satu pokok lagi, dia pokok dengan ranting, dengan bunga-bunga, ada bau, mengeluarkan bau-bau. Mana yang lebih sempurna? Jadi muslim ini menyempurnakan muslim dan mukmin. Ihsan. Betul Allah gunakan perkataan ihsan, contoh dia kepada mak ayah. Wabil walidaini ihsana. Nampak? Hendaklah kamu buat baik juga. Tapi Allah gunakan perkataan ihsan. Maksudnya ihsan ni halal. Tengok kita dengan orang tua macam mana. Maknanya kalau orang tua bercakap, kita tak boleh lawan dia bercakap. Duduk depan dia, mana boleh silang kaki, silang panggung. Kalau dia duduk bawah, takkan kita duduk atas kursi, ayah duduk bawah. Tak ada ihsan di situ. Tapi dari segi iman dan segala apa tak terjejas. Tapi mana ihsan orang tu? Sampai Allah Ta'ala kata waqfid lahuma janaha dhulli. Kalau kamu duduk depan orang tua ni, kamu hendakkan sayap kebesaran diri kamu. Siapa pun kamu, tapi depan ayah kamu nothing. Itu saya ringkas lagi kalau kita boleh. Maknanya kalau kita beri satu contoh macam mana dengan orang tua Allah guna perkataan ihsan, jadi kita boleh relate dengan banyak perkara. Ihsan ni benda yang kebaikan yang menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang sifatnya halus dan jimat. Macam mana kita dengan orang tua tadi. Jalan depan dia pun tak boleh tak sama jalan depan kawan-kawan. Tak sama jalan depan anak isteri. Duduk pun tak sama duduk kita dengan kawan-kawan, dengan isteri berbanding dengan ayah, dengan mak ayah. Itu analogi. Wallahualam. Maknanya Ustaz, kebaikan yang Allah bagi kepada kita ni ada tingkatan lah Ustaz ya. Macam Ustaz contohkan pokok tadi. Ada pokok dengan ranting aja, ada pokok dengan ranting dengan daun, ada ranting, ada bunga dan ada buah. Macam maksudnya gitu Ustaz? Maknanya kita pun dari segi kita, saya tadi lebih cerita kepada diri kita. Tapi begitulah juga sama je Allah Ta'ala kepada para hamba. Macam kita ambil rezeki tadi aja kan. Tadi kan saya sebut ada 4 tadi. Ada orang tulis. Ada rezeki yang Allah beri pada semua orang. Ada rezeki yang Allah beri kepada orang yang minta. Mengapa orang ni dapat, orang ni tak? Sebab dia minta, orang ni tak. Mengapa rezeki lebih pada orang ni? Sebab dia bersyukur. Orang ni tak. Dan insyakartum la'azinakum. Ada orang ni level dia muttaqin, takwa tadi ni. Allah beri dia daripada jalan-jalan tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib warzuq min haitsu la yahtasib. Jadi artinya Rahman, super dia Rahman dan Rahim. Rahman untuk orang, untuk semua orang. Rahim hanya untuk orang Islam. Rahman untuk para hamba dia. Jadi artinya betul, memang ada tingkat-tingkat dan levelnya daripada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, manusia juga ada level-levelnya. Ada yang setakat ini saja level. Macam sekolah rendah ada tahap. Sekolah rendah ada tahap. Sekolah menengah ada tahap. Universiti ada tahap. Atas lagi. Jadi darajat itu betul memang ada. Baik pada level manusia itu, masa ada juga Allah kepada para hamba ini. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama. Boleh rehat lalu sambung. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada dah kan? Sebab dia nak rehat. Itulah nak rehat. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Apa-apa persoalan nanti kita akan nanti sesi akan datang. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Untuk pelajar-pelajar semua nanti kita ambil link baru ya. Untuk slot. Saya nak bagi link baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama.
Waalaikumsalam tu. Jumpa lagi seminggu. Pelajar semua nanti kita ambil link. Isi form pada Isi form dulu isi form yang kehadiran tu. Lepas tu kita akan start kelas lagi 5 minit lagi boleh? Ambil link baru 5 minit lagi.